Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bertemu dan bersualah kita dalam siri kuliah live Facebook yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Dan kita menjemput untuk anda sama-sama untuk share kuliah online ini dengan rakan-rakan Facebook masing-masing, supaya perkongsian saya ini akan dapat ditonton juga oleh ramai kawan-kawan kita di luar sana. Kerana insya-Allah perkongsian saya petang ni mungkin di dalam isi ataupun konten yang akan saya sampaikan ini akan berkait rapat dengan apa yang sedang kita lalui atau apa yang sedang kita tempuhi ini. Untuk kadang-kadang kita nak bercakap dengan kawan, tak sampai maksud. Jadi dengan perkongsian saya ini, insya-Allah saya boleh bantu untuk sampaikan maksud yang anda nak sampaikan. Kan ada orang macam tu, orang dia kata, "Oh, yang tu yang aku nak cakap dengan kau itu ni." Tengok Ustaz Ilyas dah cakap lah. Contoh macam tu lah. Jadi mungkin perkongsian saya ni insya-Allah boleh membantu kita memahami tentang perkara penting yang akan saya sebutkan tajuknya nanti insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Jom kita menyumbang dengan NGO yang sudi untuk menaja kuliah saya ini. Kerana kalau anda nak memberikan sumbangan, memberikan infak anda boleh saja tekan klik pada link yang telah pun saya letak di ruangan status ataupun di caption tu. Anda boleh tengok
bagaimana cara anda untuk menyumbang dan bersedekah khususnya di dalam bulan Ramadan, kerana sedekah di dalam bulan Ramadan ni merupakan sedekah yang begitu afdal sekali untuk kita rebutkan bersama. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah pun sejak daripada awal telah bersama dengan kita ni. Okey, daripada Singapura pun ada, Bedok South. Oh, Bedok South, saya bulan berapa itu saya dah ceramah di Bedok South ke Bedok North itu, lupa dah. Banyak daerah di Singapura tu. Rakan kita dari Brunei pun ada, Masya Allah. Buka puasa macam mana? Brunei awal sikit kan. Ustaz Cokodok Jagung siap dah, standby untuk berbuka. Fandi Syafi'i, sedap tu. Mana lagi kawan-kawan kita ni? Salam dari Sarawak, Qasidah Zamzari. Ni kena qasidah selagu ni. Haliza Nur, Mua Clear. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan semua, dan rakan kita, tim kita daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia pun ada juga turut komen di situ. Okey, muslimin muslimat yang dimuliakan, tak kisahlah sama ada waktu ini anda tengah bersiap sedia untuk nak menyiapkan juadah untuk berbuka puasa, walau apa jua aktiviti anda, tak apa, asalkan buka je Facebook tu, lepas tu pergilah buat kerja, nak sapu sampah, nak vacuum ke, nak tengah tomeh bawang ke apa, pipi buat, tak apa, biarlah saya cakap seorang pun tak apa. Yang penting biar siaran ini dapat anda tengok dan dapat anda kongsikan di Facebook anda, dan tak dilupakan yang juga menonton saya di Instagram, live IG ya. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Minyak bidara Tawau, salam dari Tawau Sabah. Terima kasih. Okey, saya nak kongsikan dalam ruang kesempatan live kita pada kali ini, atau juga yang tak dilupakan yang juga menonton di YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. Terima kasih juga. Dan tadi mungkin ramai dah menonton dah video klip saya dan family doa elak keburukan. Tak tengok lagi? Sampai hati hampa. Boleh tengok, boleh tonton dekat YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. So anda tekan di situ, anda boleh tengok itu video klip terbaru saya dengan anak-anak, isteri, dan boleh jemput untuk subscribe lah channel tersebut, kerana nanti banyak video-video ceramah saya akan dimasukkan di situ, insya-Allah. Topik kita pada kali ini iaitu berkaitan tentang bina rumah di syurga. Ini satu tajuk yang menarik ni. Bina rumah di syurga. Bina rumah di syurga. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, dalam kehidupan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita nak masuk ke dalam syurga. Kita nak masuk dalam syurga sebab apa? Sebab syurga merupakan tempat yang begitu indah, yang begitu Allah Ta'ala janjikan serba-serbi kenikmatan. Malah kalau ada orang tanyakan, Ustaz, dalam dunia ni sebenarnya syurga ni ada berapa? Kejap-kejap saya dengar ada penceramah cakap, kalian kalau nampak ada majlis mana-mana, singgahlah, kerana itu seolah-olah singgah di taman syurga. Ataupun ada orang kata, rumah kita rumah yang bahagia, keluarga bahagia, rumahku syurgaku. Ustaz, sebenarnya syurga ni kat mana ni? Syurga ni dekat rumah ke? Syurga ni dekat majlis ilmu ke? Acana tu, yang mana tu? Yang mana cerita ni? Gini, senang faham. Pandangan ulama, syurga ini ada 4 jenis yang kita kena faham. Yang pertama sekali disebut sebagai syurga ialah majlis-majlis ilmu. Disebut sebagai taman-taman syurga. Majlis ilmu tu taman syurga. Yang kedua juga disifatkan sebagai syurga. Mungkin ada orang tanya, pasal kenapa taman syurga pula majlis ilmu? Apa nikmatnya? Ialah kalau dalam syurga yang hakiki tu kan, ada sungai mengalir, banyak segala kenikmatan. Jadi apa yang ada dalam majlis ilmu, nikmat apanya? Kadang-kadang pergi ceramah tak dapat makan pun, tak berapa nikmat je tu. Macam ni sebenarnya. Bila kita masuk ke majlis ilmu, hati kita tenang. Segala tekanan, tension apa semua, kita duduk dalam majlis ilmu, jiwa kita tenang, damai, mendengar apa perkongsian, tausiah, tazkirah daripada guru yang menyampaikan tu. Ketenangan itulah yang diibaratkan, diumpamakan ibarat seperti syurga, taman-taman syurga. Orang pergi taman kan nak tenang, nak damai, baring-baring apa tu kan. Jadi
Itulah keindahan dalam majlis ilmu yang juga disifatkan taman syurga. Itu yang pertama. Yang keduanya juga disifatkan sebagai syurga juga ialah yang kedua, iaitu kubur-kubur orang beriman. Sebab itu seringkali bila kita doa dalam sama ada solat jenazah ke, kita doa supaya jenazah sahabat saudara yang dikebumikan ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam kalangan siapa? Kuburnya itu termasuk dalam kalangan raudhatun min riyadil jannah, iaitu jadikan kuburnya ini ya Allah, liang lahatnya ini apa dia? Sebagai salah satu daripada taman-taman syurga ya Allah. Dan jangan kau jadikan kubur sahabatku ini, saudaraku ini salah satu daripada lubang-lubang neraka, wal'ayazubillah. Itu kita selalukan doa, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi oleh kerana itu, ada lagi. Yang ketiga apa? Yang ketiganya juga disifatkan syurga apa? Keluarga bahagia. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia juga merupakan satu keadaan yang juga disifatkan sebagai syurga. Rumahku syurgaku. Baiti jannati. Jangan janam-janam. Jannati. Baiti jannati. Rumahku syurgaku. Dan yang keempatnya ialah syurga yang hakiki. Itu yang keempat. Itulah syurga yang menjadi idaman kita bersama. Segala bentuk nikmatnya itu boleh kita telusuri dan kita amati. Dalam surah Al-Waqi'ah pun ada, dalam surah Ali Imran pun ada. Banyak dalam Quran Allah menceritakan tentang indahnya keadaan syurga itu semua. Okey, teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, tapi macam mana pula kalau sekiranya masuk ke dalam syurga, tiba-tiba tak bertemu dengan orang-orang yang kita harapkan masuk sama-sama dalam syurga tu, macam mana pula? Itu semua telah kita bahaskan, itu semua telah kita bincangkan. Kita tak ulang dah. Tapi kalau siapa minat nak tengok, anda boleh tonton dekat YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. Anda boleh tengok dengan tajuknya di situ. Tajuknya apa nama? Tajuk apa Syah? Tajuk apa? Tajuk dia Andai Aku Tiada di Syurga. Kan Syah kan? Inilah dugaan ketika tengah berpuasa, bila anak tengah makan, anak kecil tengah makan, ayahnya pula kena ceramah. Lepas tu sabar. Aisyah pergi main kat sana. Aduh, mulut penuh nasi, mai sini pula. Habis semua pakcik-pakcik ni semua hati. Korang pahala puasa. Okey. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Apa tadi ni? Macam mana cara kita untuk membina rumah di dalam syurga? Acana tu. Nak bina rumah dalam syurga. Ada cara dia. Saya akan sebutkan berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkait tentang bagaimana untuk kita mendapat rumah di dalam syurga. Okey, amalannya mari saya kongsikan. Antaranya, yang pertama, nombor 1, iaitu membaca surah Al-Ikhlas sehari sebanyak 10 kali. Baca surah Al-Ikhlas sehari sebanyak berapa kali? 10 kali. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Sadaqallahul azim. Sama ada kita baca qul huwallahu ahad tu, kata Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang membaca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sampai habis 10 kali setiap hari, Allah Subhanahu wa taala akan binakan untuknya sebuah mahligai, qasran, istana. Allah akan binakan untuk dia istana. Siapa Dr. Omeh ni? Sedap pula. Puasa-puasa ni ujian sungguh. Allah akan binakan untuknya istana di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad
Nombor hadis 437. Bayangkan kawan-kawan semua, hanya sekadar membaca surah Al-Ikhlas 10 kali sehari, Allah akan kurniakan istana dalam syurga tau. Ini bukan rumah biasa-biasa, semi-D ke, teres ke, 2 tingkat. Dah. Istana Allah bagi dengan syarat rajin-rajin. Dalam satu hari baca Qul huwallahu ahad 10 kali. 10 kali. Ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab dia bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya pada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, idzan istaksir?" Habis itu, "Ya Rasul, kalau orang tu baca lebih pada 10 kali?" Ini bulan-bulan Ramadan. Yalah bulan Ramadan. Lepas tu kita pula sekarang masih lagi dalam tempoh PKP. Kan, stay at home. Jadi pakat duduk di rumah, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca, tak sedar. Sampai kat 50, kat 100 kali dia baca. Kalau orang ni macam mana? Kalau 10 kali boleh dapat istana dalam syurga, kalau baca lebih daripada 10 kali tu macam mana tu? Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu aksaru wa atyabu. Allah akan bagi lebih daripada itu, lebih baik daripada itu Allah Ta'ala boleh bagi. Allah kan maha kaya. Allah kan maha kaya. Jadi kalau engkau baca lebih, aku bagi lebih. Engkau baca lagi banyak, banyak lagi aku bagi. Allah maha kaya kan. Sebab itu jangan lepaskan peluang. Baca dan baca surah Al-Ikhlas satu hari 10 kali, insya-Allah. Itu lebih-lebih lagi kita akan dapat banyak ganjaran pahala. Ada satu kisah ataupun satu cerita zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Ada satu orang ada satu ketika tu Nabi mengutuskan para sahabat untuk buat kerja perisikan lah, ya, pergi ke satu kawasan yang mana para sahabat-sahabat Nabi ni ketika dalam tugasan, kita kata pergi outstation lah ni, ketika dalam tugasan mereka tetap melaksanakan ibadat solat. Bila solat, bila semayang, siapa nak jadi imam? Di kalangan sahabat tu jugalah jadi imam. Cumanya tu imam tu asalkan kalau dia jadi imam, dia asyik lepas pada surah Fatihah, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, sampai habis. Dia baca qul huwallah, dia tak baca ada hak lain. Dia baca surah ataupun Al-Ikhlas ataupun qul huwallahu ahad tu yang dia baca. Jadi saya ingat macam kita pun semalam bermulanya tarawih. Boleh tak komen, letak di ruangan komen tu kawan-kawan semua, siapa semalam dia tarawih bersama dengan suami, dengan anak-anak, dengan ahli keluarga semua. Cuba komen saya. Cuba komen sikit. Komen saya kat situ. Saya nak tengok berapa ramai solat tarawih bersama keluarga semalam. Bayangkanlah suami jadi imam. Bila suami jadi imam, kadang-kadang suami kita ni bukanlah hafiz. Dia hapus kadang-kadang. Ataupun dia haf. Separuh saja, dia tak hafal banyak sangat. Jadi bila dia jadi imam, kadang-kadang sampai anak-anak pun boleh bajet dah. Ayah jahit qul huwallahu ahad, inna a'tayna, tabat yada izaja. Pusing tu kan. Maka ramailah menimbulkan rasa tension dalam hati tok-tok imam baru-baru ni. Tok imam baru ni semua. Pasal apa? Isteri saya asyik komplain saya duk baca qul huwallah tiap kali imam tarawih. Jadi ini merupakan suatu motivasi juga untuk kawan-kawan semua. Tu ramai ni. Alif Haikal, Nur Azian Zaili, Mimi, Salina Osman, Nia Ilyas, Haliza Nur. Ni ramai. Semua mengaku semayang tarawih. Bagus. Tahniah kita ucapkan. Teruskan. Rupanya sahabat Nabi pun ada jenis macam ni. Suka baca qul huwallahu ahad tiap kali dalam solatnya itu. Bila selesai saja tugasan, selesai bertugas, balik jumpa dengan Nabi, para sahabat yang lain semua cerita dengan Nabi. Kami ada kawan, dia kalau dia jadi imam, dia baca qul huwallahu ahad, tu je lah ayat yang dia baca. Macam mana ya Rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun
Nabi suruh para sahabat pergi tanya balik tu imam tu atau kawan yang duk jadi imam tu, apa sebab dia suka sangat duk baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad tu, yang dia syok sangat baca qul huwallah tu. Apa sebab? Kenapa? Kan? Jadi semua pakat tanya dia lah. Tanya dengan laki-laki tu imam tu. Tuan, maaf nak tanya ni, nak faham, mudah faham ya, mafhum ya. Nak tanya ni Nabi suruh tanya. Kenapalah tuan suka sangat baca qul huwallahu ahad masa kita hari tu sama-sama tengah ada urusan tu? Kalau tuan jadi imam, asyik baca qul huwallah saja. Pasal apa? Maka jawab laki-laki tersebut, dia kata apa? Dia kata, aku sebenarnya suka sangat baca qul huwallahu ahad kerana apa? Kerana pada surah Al-Ikhlas tersebut mengandungi kalimah puji-pujian kepada Allah, puji akan zat dan sifat Allah. Tu yang aku suka. Tu yang aku suka sangat. Dalam kalimah ataupun dalam surah Al-Ikhlas itu kan ada kalimah ahad, as-samad. Jadi macam seolah zikir. Aku suka ulang. Dia macam, kawan-kawan perasan tak? Ada setengah orang, dia suka ulang zikir sama. Dia suka sangat ulang zikir tu. Tak kisah kalau dia berceramah ke, kalau dia bercakap dengan kawan ke, kadang-kadang kalau tak zikir pun selawat. Dia baru cakap sikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sikit-sikit selawat, sikit-sikit selawat. Kalau tengah duk mengemah rumah ke, tengah duk apa jatuh barang ke apa, sikit-sikit zikir. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia berzikir, dia suka dengan sesetengah zikir tu, dia suka sangat. Dia suka. Begitulah sahabat Nabi ni. Dia suka sangat baca qul huwallahu ahad sebab dalam surah Ikhlas tersebut mengandungi kalimah puji-pujian kepada Allah. Dia suka puji Allah. Oleh kerana itu, bila sahabat-sahabat yang lain semua dah dapat jawapan, semua pakat pergi bawa cerita dengan Nabi ya. Ya Rasulullah, dah dapat jawapan. Sahabat kita tu tadi, dia kata dia suka sangat kalau dia jadi imam, dia baca qul huwallahu ahad, surah Ikhlas. Sebab apa? Sebab dia kata dia suka sangat surah Ikhlas kerana mengandungi kalimah puji-pujian kepada Allah. Seolah-olah macam dia berzikir, dia puji pada Allah, dia nak sangat. Itulah ceritanya. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Ukhbiruhu innallaha yuhibbuh." Kalian semua bagi tahu kepada dia tu, laki-laki hak jadi imam baca qul huwallahu ahad tu, apa? Bagi tahu dia, khabarkan kepada dia bahawa Allah pun cinta kepadanya. Allah pun cinta kepadanya. Ya Allah, kawan-kawanku sekalian, untung sangat-sangat. Untung sangat-sangat dalam dunia tiada cinta yang lebih teragung melainkan mendapat cinta Allah. Alangkah indah hidup ini, hidup bersama Ilahi, kehendak Allah difahami, pandai menerima darinya. Cukup-cukup. Macam biasalah, panjang-panjang tengok YouTube, lagu hijrah. Jadi jom. Bagaimana nak dapat istana di dalam syurga? Iaitu memperbanyakkan baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sehari 10 kali. Serban Putih kata, dah jadi sahabat di hati tu surah Ikhlas, Ustaz. Bagus Serban Putih. Serban Putih ni laki ke perempuan? Tapi yang pakai serban ni laki-laki lah, nama dia. Maaflah, kan? Okey. Jadi itu amalan yang pertama. Okey. Dan terima kasih kepada semua yang menonton. Sekarang sekitar dalam hampir nak dekat 2,000 yang menonton waktu asar ni. Masya Allah ramai ya. Walaupun asar tengah sibuk, saya pun orang kata apa, sajalah nak tengok keadaan waktu-waktu petang macam ni. Ada ke yang sudi nak menonton? Rupa ramai rupanya. Kerana kuliah kita ni dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia, dan kita jemput anda untuk melayari laman website yang telah pun rakan-rakan tim Yayasan Budi Ehsan telah pun pinkan
Di ruangan komen tu anda boleh tengok dan bagaimana kita dapat menyumbang. Kerana Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini merupakan NGO yang membantu menyalurkan sumbangan tuan-tuan semua kepada golongan yang memerlukan. Dan menariknya apa? Siapa-siapa yang memberikan sumbangan, memberikan infak bantuan, sumbangan anda akan mendapat pelepasan cukai. Dapat pelepasan cukai. Ini menarik ya. Okey, kita sambung. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah siapakah golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepadanya rumah di dalam syurga. Amalan dia apa? Amalannya ya Allah, ni kalau boleh buat ni senang. Iaitu orang-orang yang menyambungkan barisan di dalam saf, iaitu juga menutup kekosongan saf. Itu yang kedua. Kawan-kawan yang menonton sama ada di Instagram atau di YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official ataupun di Facebook, tolong komen tolong letakkan di ruangan komen. Muhammad Khairul kata kadang-kadang kena pelingan wife. Asyik baca surah Ikhlas je. Tak apa, itu semua ujian dunia. Kan, orang perempuan memang dia komplain saja kan, tapi tak semua perempuan begitu ya. Sebab saya cakap ni pun mem tengah ada. Jadi kawan-kawan yang dimuliakan, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, man sadda farjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajatan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang menutup kekosongan dalam saf solat, Allah akan binakan untuknya sebuah rumah di dalam syurga dan Allah akan angkat darjat dia. Siapa ni? Orang yang menutup kekosongan dalam saf. Maklumlah kadang-kadang kalau kita semayang, kita solat, tiba saf tu kosong. Tuan-tuan semayang di rumah sebagai contoh. Kan dalam tempoh PKP, stay at home ni, solat di rumah dengan anak-anak pun ramai semua, tiba ada seorang anak tu tak tahan, duduk berkepik-kepik, rupa dia nak terkencing, rupa dia pun keluar, dia meninggalkan saf tu, jadi lompong tengah. Abang, adik, kakak saf perempuan ni yang sama-sama lelaki-lelaki lah contoh, ada kosong. Jadi penuhkan ataupun rapatkan, adjust semula saf tu. Perbuatan adjust, sempurnakan balik, menutup kekosongan saf itu termasuk dalam kalangan yang Nabi sebutkan sebagai orang yang akan dapat rumah dalam syurga. Tu dia. Tak mau lagi ke? Ini tawaran istimewa daripada Allah Ta'ala. Dah dalam Ramadan penuh dengan nikmat, pahala, ganjaran. Lepas tu dalam semayang kita pula macam-macam cara untuk dapat pahala. Hadis riwayat Muhamili. Muhamili siapa? Muhamili ni adalah anak murid kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi ingat, dan kita solat saf ada kekosongan, itu jangan kita abaikan. Jangan kita abaikan kerana ia sangat penting untuk membuatkan kita akan mendapat Allahumma salli ala Muhammad, rumah di dalam syurga tu nanti. Okey, lagi apa? Amalan untuk mendapat rumah di dalam syurga, iaitu meninggalkan perdebatan, meninggalkan pergaduhan, meninggalkan pembohongan, bohong, nipu. Itu yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku jamin sebuah rumah di tengah syurga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bersedia untuk meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak yang benar. Kadang-kadang kita dalam berkawan, dalam grup WhatsApp ataupun dalam kita bermasyarakat ni, mana ada semua senantiasanya okey, kan? Potato chip without salt is on the table. Relationship without fault is impossible. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu. Saya ni taklah Oxford sangat, tapi kalau saya boleh sebut macam orang putih, kalau orang putih pun faham, kira kemas lah tu.
dalam mana-mana perhubungan akan ada saja dia punya gaduh-gaduh ke salah faham apa sikit. Tapi Nabi sebut dalam kita berkawan ni, dalam kita bersahabat ni, nampak gaya macam nak menuju ke arah nak berdebat, nak bertegang leher. Nabi kata, siapa boleh tinggalkan daripada berdebat, daripada nak bergaduh itu semua, maka Nabi kata apa? Aku jamin sebuah rumah dalam syurga untuknya. Besar ganjaran ni sebab bukan mudah nak meninggalkan perangai itu. Perangai apa? Perangai nak meninggalkan perdebatan. Selalunya orang suka nak bergaduh. Orang suka nak bergaduh biasanya. Benda-benda isu-isu macam contoh sekarang kan, isu berkait, saya ingat bukan sekarangnya, dah lama isunya berkait tentang rakaat tarawih. 8 rakaat ke 20. Saban tahun duk tak habis itu bincang benda ni. Kan 8 rakaat ke 20 rakaat. Yang buat 8 rakaat kata ini sebenarnya yang paling sunnah. Yang kata 20, korang tu yang buat 20 pula kata kat 8, korang tu pemalas buat 8. Tengok kami 20. Dah jadi berdosa dah. Merendah-rendahkan orang lain, menghina ataupun kita merendahkan orang lain punya ibadat ke apa semua. Padahal zaman Imam Syahid Hasan Al-Banna lagi, dulu dah berlaku benda ni. Dah berlaku dah dulu. Sampai berpecah jadi 2 puak. Puak 8 rakaat dengan puak 20 rakaat. Akhirnya, diorang ni punyalah salah faham, gaduh apa, sampai jadi berpecah. Sampailah Imam Syahid Hasan Al-Banna panggil semua ni mai balik. Panggil, mai sini. Dia kata, aku nak tanya kalian semua, solat sunat tarawih tu wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Solat sunat tarawih tu wajib ke sunat? Semua pakat jawab sunat. Menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, menjaga hubungan sesama kita ni, apa hukum dia? Wajib. Jangan main-main. Memutuskan silaturahim tak masuk syurga kawan. Tak masuk syurga. Siapa-siapa yang memutuskan silaturahim. Macam mana tu? Sebab itu tinggalkan perdebatan, tinggalkan pergaduhan yang boleh mengeruhkan perhubungan kita sesama kawan ke, kejiranan ke, dalam grup WhatsApp ke apa, sampai berkecil hati semua. Tinggalkan. Siapa boleh tinggalkan ni semua, nanti akan ada jaminan daripada Nabi Muhammad SAW dapat rumah dalam syurga nanti. Itu hebat. Lagi apa? Juga disebutkan Nabi dalam rangkuman hadis yang sama, aku jamin juga sebuah rumah di tengah syurga. Liman tarakal kaziba wa in kana maziha. Siapa-siapa yang boleh meninggalkan penipuan, bohong, walaupun pembohongannya itu, dia punya bohongnya itu boleh membuatkan orang gelak ketawa. Dia kadang, macam mana kawan-kawan semua? Biasa kan orang kalau bila dia nak bagi orang gelak, biasa dia menipu. Dia buat lawak hak tipu kan, sebab nak meraih ketawa orang, nak bagi orang gelak, maka dia pun buatlah lawak. Kan? Prank ke apa, mengenakan orang ke apa kan. Jadi kena ingat benda-benda ni semua. Kadang bila kita nak melawak semata-mata nak dapat ketawa orang, gelak orang, nanti saya ingat insya-Allah ada kesempatan akan datang, nanti saya nak kongsikan macam mana pula dengan orang yang memang dia buat lawaknya tu bohong semata-mata nak dapat gelak orang. Itu benda yang Nabi sendiri tak suka. Nabi larang perangai itu. Dan dalam hadis yang saya sebutkan tadi tu, Nabi jamin sebuah rumah dalam syurga. Siapa yang boleh tinggalkan pembohongan, walaupun dia tahu bohongnya itu boleh membuatkan orang lain gelak. Ni hati-hati ni. Kadang-kadang kita pun ada orang kata, habis tu ustaz macam saya duk gurau dengan anak-anak saya, cerita tu cerita tak benar pun, tapi bila saya cerita tu anak saya gelak, anak saya jadi kukik-kukik, jadi seronok. Itu cerita lain. Yang tu cerita lain. Yang ni memang benda tu benda yang dia macam ni. Kalau setakat benda hak tak masuk akal tu cerita lain.
Orang tahu dah, dia ni tak ada ni. Ni apa? Kalau dulu di kampung-kampung, kalau kenuri sambil duk kupas bawang, ada orang duk melawak macam tu. Ceritalah dia ni dulu apa-apa. Tapi orang tahu dah, ini dia sembangnya. Ini tak, ini betul-betul dia niat nak menipu orang supaya orang gelak dengan cerita tipu dia tu. Tak boleh lah. Tu kena ingat. Lagi apa? Aku jamin sebuah rumah dalam syurga juga, liman tarakal kazib, liman hassana khuluqahu. Aku jamin sebuah rumah di tengah syurga bagi siapa-siapa yang elok budi, akhlak, perangai, tata tertib dia. Orang yang tinggi budi pekerti juga akan mendapat rumah di dalam syurga nanti. Ini jaminan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main tuan-tuan. Dia kalau orang yang akhlak mulia ni, kalau mungkinlah orang tanya, apa tanda orang tu akhlak mulia? Orang akhlak mulia apa tanda? Kata ulama, antaranya Imam Hasan Al-Basri, tanda-tanda orang tu akhlak mulia ada 3. 3 tanda orang akhlak mulia. Apa dia? Kaful adha, bazlun nada, talaqatul wajhi. Apa maksudnya? Yang pertama, tanda orang baik, tanda orang perangai baik, akhlak baik. Yang pertama, menahan diri dari menyusahkan orang. Hidup jangan menyusahkan orang. Hidup jangan menyusahkan orang. Itu akhlak baik tu. Kadang-kadang ada orang dia kata, saya insya-Allah tahun ni azam saya, tahun ni saya nak buat itu, saya nak buat ini, banyak sangat azam pun, tapi akhirnya kesudahan dia, semua yang dia nak buat tu menyusahkan orang pun tak jadi. Sebagus-bagus orang ialah orang yang mengekang diri dia dari menyusahkan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bazlun nada, suka tolong orang lain, bantu orang lain. Sebab itu rakan-rakan kita dari Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang juga menaja kuliah kita pada petang ini, merupakan NGO yang inisiatif mereka untuk membantu orang-orang yang susah. Orang-orang susah di pelbagai kawasan dan tempat. Yang mana anda semua boleh bagi sumbangan. Yang mana sumbangan anda itu nanti, NGO ini akan membantu sampaikan sumbangan-sumbangan anda semua. Ini salah satu cara untuk kita membantu orang lain yang dalam kesusahan. Dan yang ketiganya, talaqatul wajhi, bermanis wajah. Senyum. Senyum, tak perlu kata apa-apa. Senyum saja pun termasuk dalam akhlak yang baik. Betul. Kadang-kadang dengan hanya senyuman saja akan membuatkan orang lain rasa seronok. Orang panggil apa? Mak Saleh panggil apa? You make my day. You make my day. Anda telah menceriakan hari saya. Seolah-olah begitu. Macam kita kan beli barang. Tuan-tuan tension tak? Beli barang. Kita beli barang dah lah berpuluh beratus harga. Budak yang cashier tu, dia tengah duk tit. Dia duk scan barang-barang yang kita beli tu. Muka monyok 1000. Monyok. Macam dia seorang puasa. Monyok. Tit. Kan? Lepas tu pula siap tanya lagi. Ini barang makcik kan ni? Barang saya. Ni kali letak dekat sikit. Oh, garangnya. Garangnya. Cubalah senyum. Bila senyum tu, orang hak beli barang pun rasa seronok. You make my day. You make my day. Kita beli barang dah banyak, budak tu pun senyum. At least lah senyum. Kalau lagi bagus, dia boleh siap tegur lagi. Banyak beli makcik, buka kedai runcit ke apa? Ada perli. Okey lah, at least. Kan, ceria-ceria sikit. Ini Allah, muka nak bergaduh. Serban putih kata senyum 10 saat. Betul? Azhar Aziz, lawak ustaz belum puasa. Macam tu lah nak menceriakan. Mentang-mentang serius sangat, pakat tidur depan handphone sekejap lagi. Kan? Jadi maknanya ceriakan orang, bahagiakan orang. Kita akan mendapat rumah nanti di dalam syurga. Kalau yang kerja di restoran, ambil pesanan, muka mau senyum lah. Muka mau senyum. Ambil order tu. Makan apa? Air suam. Ambil sendiri. Amboi. Kita datang ke kedai sebagai tuan kedai ataupun anak-anak adik-adik pelayan tu apa.
kena ada rasa welcoming, kena ada rasa meraihkan orang yang datang tu sebagai tetamu kita. Dapat pahala. Kita ni kadang dalam sedekah tak berapa banyak, sembahyang sunat pun tak tahu berapa kali sehari, sembahyang fardu pun kadang lewat-lewat. Dengan manusia pun gaduh, dengan manusia pun cari pasal, dengan manusia pun tak mampu nak ceriakan. Kita nak dapat pahala ke mana ni? Jom kita bahagiakan orang, Allah akan bahagiakan kita dengan pahala, malah dapat rumah lagi di dalam syurga tu nanti, insya-Allah. Baik, lagi apa amalan untuk mendapat rumah di dalam syurga ni? Apa amalannya lagi? Iaitu membantu untuk membangunkan rumah Allah maupun masjid. Membantu untuk membangunkan rumah Allah dan masjid. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawan-kawan yang menonton di live Facebook, Instagram atau di YouTube channel saya, anda boleh letakkan di ruangan komen ya, poin yang seterusnya ini, iaitu membantu membina rumah Allah atau masjid. Juga orang-orang ini semua Allah akan kurniakan rumah dalam syurga untuknya. Hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man bana masjidan lillahi, man bana masjidan lillahi, banallahu lahu mislahu fil jannah." Kata Nabi, siapa-siapa yang membina masjid kerana Allah, Allah akan binakan binaan yang sama nanti untuknya dalam syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Maknanya apa? Dia sebenarnya bina masjid ni tak semestinya kita sumbang sampai 2.1 juta. Tidak. Cukup sekadar berapa kemampuan, RM5, RM10. Kita termasuk tu dalam kalangan orang yang membangunkan rumah Allah. Kalau tidak kerana sikit orang yang menyumbang, takkan mampu terdirinya masjid. Disebabkan pakat bagi seorang sikit, dibinakan masjid dengan sumbangan tuan-tuan semua. Itulah yang dimaksudkan sebagai orang yang membantu pembangunan masjid dan rumah Allah. Jadi sebab itu kita menyeru kawan-kawan semua, ada saja dapat WhatsApp ke, dapat seruan-seruan mana untuk mohon sumbangan ke apa, jom kita jadi orang terawal. Jom jadi orang yang terawal ke pertama untuk jadi orang yang bagi sumbangan. Bagi sumbangan untuk pembinaan rumah Allah masjid ni. Kan? Bayangkanlah tuan-tuan, dia bina masjid ni, pahalanya besar tak besar tuan-tuan. Selama mana orang menggunakan masjid tu, diimarahkan masjid tu dengan pelbagai aktiviti, majlis ilmu, ceramah, kursus haji, kursus umrah, kursus kahwin, segala majlis keraian, apa jua aktiviti yang dilangsungkan di masjid untuk manfaat orang ramai ahli qaryah. Selagi itulah kita kalau dah meninggal dunia, kalau kita duduk dalam kubur sekalipun, kita tetap akan mendapat pahala di sisi Allah. Pahala tu duduk mengalir, bahasa mudah faham orang kata apa? Pencen kubur. Walau duduk dalam kubur, pahala mengalir pada kita. Sungguh bukanlah kata kita sedekah pada orang dalam bentuk makanan ke semua tu tak okey. Okey, cuma kalau orang tu dia dapat sumbangan makanan kita, dia makan habis situlah. Tapi kalau bagi sumbangan benda yang bersifat kekal, anda wakafkan kipas, wakafkan Al-Quran, wakafkan rehal ni. Ni macam rehal yang saya dapat ni. Ini sumbangan ni. Ini sumbangan. Saya dapat sumbangan daripada sahabat kita daripada Melaka. Saya gunakan untuk baca Quran rehal ni. Saya gunakan rehal ni untuk letak nota saya untuk sampaikan ceramah ilmu pada kawan-kawan. Selama mana saya duk guna ni, orang ini dapat pahala pada dia. Lepas ni pakai nak sponsor saya rehal lah pula. Lepas ni sponsor lah benda lain. Jubah ke apa benda lain contoh. Tak faham tak apa. Jadi kita kalau boleh begitu, wakaf kan, termasuklah benda yang bersifat kekal, termasuklah masjid. Sekarang dah ada wakaf yang berbentuk wakaf tunai.
Kita tak bagi barang, tapi kita bagi duit. Sebab duit tu nanti akan beli barang-barang tersebut. Barang untuk nak bina masjid, batu bata, surau ke apa. Selagi orang guna, selagi tu kita akan dapat pahala yang berpanjangan. Sebab itu kalau kita pernah dengar hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan berkaitan tentang idza mata ibnul adam in qata'a amalu illa min salas, kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila meninggal saja seorang anak Adam itu, maka yang akan bersama dengan dia itu 3 perkara, kan. Sadaqatun jariyah, ilmu yang tafi'u bih, lagi apa? Waladun salihun yad'u lah. 3 perkara, kan. Yang pertamanya apa dia? Sadaqatun jariyah. Apa makna sadaqatun jariyah? Kata Imam Nawawi rahimahullah, sedekah jariyah itu wakaf. Jariyah. Kan? Maknanya sedekah yang bersifat kemasyarakatan, yang masyarakat boleh tumpang daripada sumbangan yang kita berikan itu. Hebat tu. Sebab itu kita menyeru kawan-kawan semua, jom kita infak dalam bentuk wakaf pun boleh, apa jualah, kerana dia akan berpanjangan sampai kita di akhirat nanti pun masih duk mengalir pahala untuk kita sama-sama nanti, insya-Allah, ya. Cumanya kalau kita dah dapat, kita ni di pihak masjid atau di pihak surau, kita dah dapat sumbangan wakaf orang ramai, tolong jaga baik-baik. Tolong jaga baik-baik harta sumbangan orang ramai itu sebaiknya. Okey? Tolong jaga. Kita pelihara ia dengan sebaiknya. Kawan-kawan yang saya muliakan. Lagi apa lagi amalan untuk mendapat rumah di dalam syurga ni? Apa dia lagi amalannya? Oh, sangat banyak. Iaitu orang yang mana dia ini melawat atau menjenguk, menziarahi orang yang sakit. Ziarah orang sakit rupanya. Bila ziarah orang sakit pun sama. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhallahu fillah, nadahu munadin bi an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang pergi ziarah orang yang sakit, ziarah orang yang tengah tak sihat di kalangan saudaranya, ke temannya, ke siapa ke, kan, maka diserukan malaikat-malaikat semua supaya doakan kebaikan perjalanan pergi dan balik dia itu, dan Allah akan sediakan sebuah rumah dalam syurga untuknya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Sebab itu saya nak sebutkan pada kawan-kawan yang saya muliakan semua, tolong catat ya, ini poin yang keberapa. Saya pun dah tak ingat dah poin keberapa dah ni. Yang pentingnya poin dia ialah ziarah orang yang sakit sesama saudara ataupun kejiranan kita ke apa. Cumanya dalam tempoh sekarang, yang mana tempoh sekarang ini, dalam tempoh PKP, stay at home ini, kita disuruh oleh pemerintah supaya lebih banyak duduk di rumah, kawal pergerakan kita supaya dapat membendung dan putuskan rantaian COVID-19 ini. Maka kita sahut seruan tersebut. Tapi yang saya sebutkan ini, saranan saya ini, apa dia? Iaitu kelak nanti bila dah selesai saja tempoh PKP ini nanti, ataupun kalau kita sekarang ni di rumah sekalipun, kita ada dapat khabar jiran kita tak sihat ke, ada saudara kita tengah demam ke apa, tak sihat ke apa, mungkin kita boleh sampaikan dalam bentuk WhatsApp pada dia. Kita WhatsAppkan pada dia doa-doa, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Itu kan doa melawat orang sakit. Titipkan doa tu untuk dia. Titipkan doa untuk dia. Kerana dengan tu juga salah satu cara kita nak menzahirkan bahawa kita sayang pada dia. Walaupun kita tak dapat nak ziarah dia, tapi doa kita mengiringimu, sahabatku. Kita ni kan, kenapa penting ziarah orang sakit? Kenapa penting ziarah orang sakit? Kawan-kawan dengar, kita dalam hidup,
kena ingat, orang yang sakit ni, orang yang sakit, bila ada orang datang ziarah dia, dalam banyak-banyak orang yang datang ziarah dia, dia akan sangat ingat siapa? Dia akan ingat sangat orang yang datang melawat dia, datang ziarah dia ketika dia sakit. Nak mencari teman ketika susah, sukar. Ada, tapi tak banyak. Waktu senang, waktu dia nak tumpang kita ke apa, ramai. Tapi ketika kita jatuh, kita rebah, kita sakit, jarang orang nak ingat kat kita ni, kawan-kawan semua. Jadi macam mana kita nak supaya dia ingat pada kita apa? Ziarah ketika sakit, ataupun doakan dia ketika dia susah, diuji Allah. Oh ya Allah, inilah orang panggil apa? Suatu tempoh yang kadang-kadang membuatkan perhubungan kita dengan dia lebih akrab dan lebih rapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tu bila kita ada salah faham dengan kawan kan, ada satu orang kawan mungkin kita salah faham dengan dia, ada perselisihan faham dengan dia, dengar kata dia jatuh sakit, dan dia pun dah lama dia tak mau tegur kita, agak dia tak mau kawan dengan kita, dia tak mau kawan dengan kita pasal dia tak setuju dengan kita. Dia manalah tahu kan dia meluatkan kita ke apa. Jadi kita pun dengar pula dia jatuh sakit. Kawan yang mungkin tak suka dengan kita tu, dia jatuh sakit. Kawan-kawanku semua, sebenarnya inilah masanya. Inilah masanya. Apa? Pergi ziarah. Pergi ziarah dia. Kalau dalam tempoh stay at home ni, WhatsApp dia. Wahai sahabat, dengar kata jatuh sakit, dengar kata tak sihat, tak tahulah bahasa aku ke saya ke ana ente apa semua tak tahulah. Aku mendoakan kau semoga cepat sembuh, cepat sihat, dan Allah merahmatimu dan sebagainya. Kalau boleh melawat tu lagi bagus. Bawa apa buah tangan, bawa buah-buahan yang dia suka ke apa, bawa lah. Tapi pastikan yang dia sakit tu dia boleh makan lah benda tu. Dia tengah kaki duk bengkak, bawa ketam masak lemak, tak kena. Kawan duk sakit, go out, kau bawa ketam masak lemak, tak boleh. Walaupun ketam full moon, tebal isi. Bawa apa-apa buah tangan, ingat pada dia. Bila kita bagi, entah-entah mana tahu, dengan izin Allah, kita ziarahnya itu rupanya permulaan kepada terjalin balik persahabatan itu seperti dulu balik, jadi baik balik, hanya kerana kita melawat dia. Ada kawan-kawan, teman-teman saya ada duk cerita, dia bergaduh satu orang, dia pergi melawat masa sakit. Kawan yang sakit, terlantar sakit tu menitis air mata. Menitis air mata. Kenapa menitis air mata? Tak sangka ada kawan ingat kat dia, ada kawan ingat kat dia ni. Dia yang tengah sakit ni ingat juga. Kasih sayang itu titik, kasih sayang penghubung hati. Kerana kasih ingin berbakti, saling sayang dan menyayangi. Itu lagu Raihan tu, saya reka lah tu sikit ujung-ujung tu, tak ingat dah. Puasa-puasa ni banyak lupa dah ya. Tak apalah, jadi tuan-tuan faham lirik tu. Maksudnya kasih sayang itu penghubung jiwa, penghubung jiwa kita. Berbuat baiklah sesama kita semua, kawan-kawan semua. Dan nampak gayanya kita telah pun sampai ke penghujung dah. Kita nak sampai ke penghujungnya ini. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton saya sejak daripada awal kita tadi, live kita tadi ni. Dan sekali lagi kita nak ucapkan, nak rakamkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Budi Ehsan Malaysia yang sudi menaja kuliah kecil-kecilan saya ini, yang mudah-mudahan ia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kawan-kawan semua, jangan lupa
Jangan lupa untuk update terkini saya. Bila lagi kuliah live yang berikutnya, saya akan maklumkan dekat Instagram saya ataupun dekat Facebook saya. Dan yang paling penting sekali, jom kita imarahkan Ramadan ini dengan ilmu, dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Dan bagi anda yang nak menyumbang menerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia ini, anda boleh tekankan klik ataupun anda klik pada link yang telah pun dipinkan di situ, dan anda boleh terus menyumbang. Insya-Allah sumbangan anda mampu menceriakan mereka yang susah, yang tak berkemampuan di luar sana. Jom kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Zal Jalal wal Ikram, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah ibadah puasa kami, terimalah ibadah qiyam kami, agar kami menjadi di kalangan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang menonton, sama ada di live IG ataupun di live Facebook. Insya-Allah kita akan bertemu di live akan datang. Teruskan untuk ikuti makluman yang akan saya berikan nanti, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. InsyaAllah video ini akan kita masukkan ke YouTube. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa.